Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, kita teruskan perbincangan kita, pengajian kita dalam tafsirul Quran, juzuk yang ke-30, surah yang ke-83, iaitu surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Di awal perbincangan, kita telah bincang tentang apa makna mutaffifin, iaitulah golongan yang mengurangkan sukatan dan juga timbangan. Surah ini mengandungi 36 ayat. Kalau tersalah sebut 63 itu salah. Betul kan? 36 ayat. Surah Al-Mutaffifin, berapa ayat ada? 36. Situn wa salasun. Jadi biasalah situn wa salasun, kalau kita baca 6 jadi 63, itu salah. Yang betulnya 36 ayat. Alhamdulillah. Jadi dalam siri yang lepas kita dah bincang panjang tentang bentuk-bentuk kesalahan yang dibuat oleh manusia di dalam sukatan dan timbangan. Tak kiralah sama ada sukatan itu berbentuk barang-barang ataupun sukatan dari sudut penilaian. Dari sudut penilaian termasuk kasih sayang. Jadi kita suka tak betul. Sambungan kita pada kali ini bermula ayat yang ke-7. Kita baca ayat dulu. Para jemaah boleh buka mushaf. Sama ada Quran yang betul, mushaf ataupun dengan melalui handphone, dipersilakan untuk sama-sama kita ambil berkat dengan bacaan ayat ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Ayat yang ke-7, Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu. Dalam siaq al-ayah, dalam ayat kita ni, perbincangan kita tentang kumpulan yang mutaffifin, yang mengurangkan curang dalam sukatan dan timbangan. Sehingga kan Allah Ta'ala akhir perbincangan mereka dengan yauma yaqumun nasu rabbil alamin, manusia akan bangkit berdiri di hadapan Allah, akan dipertanggungjawabkan dengan semua yang mereka lakukan. Maka ayat yang ke-7 ini kata, tidak sepatutnya mereka buat perbuatan yang salah, yang jahat itu.
dan melalaikan, lupa hari akhirat, tak sepatutnya. Kenapa? Ini. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijjin. Didaftarkan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Dan apa jalan yang engkau dapat mengetahui apa dia sijjin itu. Kan kita dah belajar dah. Di dalam siri-siri yang lepas, bila Allah Ta'ala wa ma adraka, apa yang kamu tahu, maka ada jawapan dia. Tapi kalau wa ma yudrik, dia tak jawab. Cuma ada sedikit lagi perbincangan tentang tulisan. Di dalam Mushaf Utsmani, bila dia tulis, Inna kitabal fujjar. Baca sama, tulisan lain. Kitab dengan tulisan yang ada depan kita ni. Tuan-tuan boleh tengok di mushaf tu. Kitab, kaf, ta, ba. Cuma dia ada tanda baca panjang. Inna kitab. Satu lagi jenis kitab, dia tulis ada alif. Likulli ajalin kitab. Ada alif. Apa beza dua tu? Jadi, para ulama berbincang tentang kalau kitab macam ni, inna kitabah, makna tulisan-tulisan, catatan-catatan, maka dia mari dengan tidak ada alif. Dia ada, orang panggil apa nama, tanda yang panjang itu kan, tanda mat, itu ada. Tapi kalau kitab dengan makna ajal, itu dia ada alif. Likulli ajalin kitab, kaf, ta, alif, ba. Itu di antara sedikit perbezaan yang dibincangkan oleh ulama-ulama resam. Kalau kita baca satu buku yang selalu disebut oleh waktu anda belajar dulu, nama dia Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Kecil ya kita ni. Selalu guru kami di Masjid Madinah duk sebut. Kalau mau nak tengok perbezaan tulisan ayat ni, ada beza dan ada makna yang tersendiri. Tengok dalam kitab Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Unwan. Alhamdulillah, kitab tu saya ada di perpustakaan kita. Kemudian banjir mari, saya tak tahu ada lagi ke tidak sekarang. Yang pentingnya, kitab tu ada jual. Alhamdulillah. Untuk ustaz-ustaz kita yang selalu tadabbur dan juga pengajar-pengajar tafsir, boleh kita tengok. Beza di antara kitab. Baik, kita balik kepada perbincangan kita. Kalla, dia kata kalimat i'rad wal idrab. Maknanya satu kalimah nak menunjukkan ayat ini perbezaan nak bincang tentang hak siri-siri yang lepas. Ayat-ayat yang lepas kita bincang tentang apa? Tentang perbuatan jahat, mengurangkan sukatan dan timbangan, kan. Dan dalam ayat ini kitab, apa makna kitab? Kitab dengan makna tulisan-tulisan, catatan-catatan yang dicatat oleh malaikat, amalan-amalan, perbuatan, perkataan yang dibuat oleh manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula dengan fujar, kemudian diikuti dengan ayat 18, Kalla inna kitabal abrar. Inna kitabah al-abrar. Orang jahat dulu, kemudian mari orang baik, diikuti dengan orang yang baik. Kemudian, ada setengah ayat, tak? Dia mari dengan orang baik dulu, lepas tu baru ikut dengan orang tak baik, kan. Dalam ayat surah Infitar, ayat 13, Innal abrar lafi na'im, wa innal fujar lafi jahim. Kenapa? Dalam ayat kita baca hari ini, Innal fujar dulu. Inna kitabal fujar. Kata di para ulama tadabbur, dia kata sebabnya, maudhu' as-surah, isu yang dibangkitkan, yang dibincangkan di awal surah ini, iaitulah tentang kejahatan mutaffifin. Maka Allah Ta'ala mari, orang mutaffifin itu termasuk di kalangan fujar. Na'uzubillah. Jadi sijin, apa dia sijin itu? Apa sijin itu? Dia kata, sijin, lafi sijin. Sijin ada 4 kaul, 4 pandangan ulama mengatakan makna sijin itu. Yang pertama dia kata, lafi sijin, kitab-kitab, tulisan orang-orang jahat ditulis di bawah sijin,
dengan makna bumi yang lapis bumi yang ketujuh, paling bawah sekali. Allahu akbar. Ini ada sebagai ulama. Ada yang mengatakan sijin ai fi sifal, duduk di bawah. Yang penting dekat-dekat ya. Bawah langit. Hak tu kata bumi tujuh, hak ni kata duduk di bawah. Ada kata fi sijinin dhiq. Hak ni duduk di bawah neraka yang bawah tu. Allahu akbar. Wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira. Sempit. Dahlah ramai sempit. Lain kita ni. Sebab itulah zaman Covid ni tak mau duduk tempat sempit ramai-ramai, dia suruh jauh-jauh kan. Jadi duduk orang panggil, orang Kelantan kata sombak duduk. Na'udzubillah. Ada yang keempat, ulama tafsir kata sempit, susah, bawah lagi. Kita kata masya-Allah, tilkal aqwal, itulah pandangan-pandangan ahli-ahli tafsir yang menyebut tentang itu. Dan kalimah sijin, wa ma adraka ma sijin, sijin itu kalimatun Arabiyyah. Suatu kalimah bahasa Arab yang diguna secara meluas. Jadi orang Arab bila sebut sijin, tahulah benda bawah tu duduk. Kalau bahasa kita Kelantan, patak duduk. Kan? Sekali-sekala para pelajar kena belajar juga bahasa hamba ni. Tak, dia panggil patak tu maknanya bawah tu. Sijin. Allahu akbar. Wa ma adraka ma sijin, itu bahasa Al-Quran bila kata wa ma adraka, apa itu sijin? Maka duduk di bawah sekali dia tu. Kita dah bincang tentang wa ma adraka wa ma yudrik. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Apa makna? Iaitulah tempat simpanan. Sijin, tempat simpanan kitab, rekod. Kitab di sini dengan makna rekod. Catatan yang jelas nyata yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Jadi ramai ulama tafsir kata kitab marqum ni bukan jawapan kepada wa ma adraka, kan? Wa ma adraka masijin, tapi dia lebih kepada siyaqul ayah, susunan ayat itu menunjukkan kepada tasni', suatu kutukan ataupun kejian yang cukup menakutkan. Kemudian orang bagi tahu inna kita wailul, di ayat kita ni kitabum marqum isyarat kepada apa yang ditulis di dalam sijin, dalam neraka dan azab. Marqum tu apa dia marqum? Tanda pelajar. Para jemaah kata kitabum marqum. Kitab al-marqum bermakna al-kitabah. Kitab yang ditulis. Tulis-tulislah kan. Kitab marqum aiman bermakna maktub. Catatan yang ditulis. Jadi dekat-dekat ada dua tu. Ada orang kata haza tahsilul hasil. Tahsil hasil ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata benda sama. Orang Kelantan kata benda tu hula ya. Kitabun marqum, kitab yang ditulis. Kitab tu memang ditulis. Macam mana? Jawabnya adalah ada beberapa faedah jawapan, tanda betul-betul. Yang pertama, kita marqum dengan makna madbut. Catatan yang cukup teliti. Tidak ada sebarang penambahan dan tidak ada sebarang pengurangan. Tak ada. Tidak seperti perbuatan kamu dulu atas dunia, duduk kurangkan sukatan dan kurangkan timbangan. Tapi dalam kitab aku ni, rekod catatan amalan kamu, Allah kata kitabum marqum, kitab yang sangat teliti, tidak ada sebarang kezaliman dan penganiayaan, tidak ada. Masya-Allah, tabarakallah. Ada yang kedua dikata kitabum marqum ay kitabun wadihun. Masya-Allah, kitab yang sangat jelas. Wa wudi'al kitab, rekod diserah. Fataral mujrimina musyfiqin, orang-orang jahat tengok rekod dia kata apa? Ma li hadzal kitab, apalah buku rekod ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang besar, tak ada yang kecil, semuanya ada dalam tu. Masya-Allah, tabarakallah. Apa hadza kitabum marqum? Mana kitab catatan amalan kamu ini kitab yang adil, yang tidak berlaku sebarang tambahan dan pengurangan. Masya-Allah, tabarakallah. Yang ketiga, kitabum marqum ay mumayyazun bi'alamatin. Ada tanda tersendiri. Tanda tersendiri. Contohnya, kitab catatan orang beriman warna ni.
kita catatan orang kafir warna ni. Kita nak sebut warna pun takut jadi sensitif orang masyarakat hari ni dia tak tahu macam-macam dah. Kita kata kita warna kita untuk orang beriman warna putih. Kita orang kafir warna hitam. Jadi kita setiap orang pegang kita orang tahu dah Allah tengok sudahlah. Maknanya nampak rekod tu nampak dah. Macam kita terima keputusan PSA kan. Hak ni merah, hak ni hijau, hak ni kuning. Allahu akbar. Ada alamat sendiri. Kitabun marqum al-makhtum. Ada juga yang mengatakan kitab yang yuhtamal. Yang keempat, kitabun marqum, kitab yang ada nombor rekod. Marqum bermakna ada rakam. Rakam tu buku rekod. Sebagaimana menjadi adat kita atas dunia ni, ada rekod. Kita pergi hospital, dia tanya, berapa nombor IC? Nombor kad pengenalan berapa? Kita bagi tahu sekian-sekian. Dia apa? Pergi dalam rekod dia tu, dia ambil nombor awak. Maknanya di akhirat esok, wallahu alam, kitabun marqum, kita tu ada nombor rekod. Fulan bin Fulan, ni nombor awak. Tak bertukar dengan orang lain, insya-Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu perbahasan ulama kita dalam makna kitabun marqum. Iaitulah tempat kitab yang tadi kita sebut. Kitab yang catatan yang cukup teliti, catatan yang ada tandanya tersendiri, ada warnanya, dan ada nombor-nombornya. Kita kata wallahu alam. Yang pentingnya innahu kitabun daqiqun mutqinun mufassalun. Kitab buku rekod yang sangat teliti, yang sangat detail, yang telus, tidak ada sebarang penyelewengan padanya. Masya Allah, tabarakallah. Cuma kita tengok siapa orang tu penerima tu ambil di mana. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, orang yang dapat kitab tangan kanan, Allahu akbar. Ada yang kitab tangan kiri, nauzubillah, kan. Allahu akbar. Menarik perbincangan dia. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Puak-puak yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. Ini perangai siapa ni? Perangai puak-puak kafir yang mendustakan hari balasan, mereka tak percaya, maka tak ada apa. Hari ini mu terima surat amalanmu, yang mu tak percaya dulu, yang kamu tak yakin dulu, sekarang ini syahidu ayan, kata orang sudah ada depan mata, tak nak buat apa dah. Siapa dia puak tu? Ni, puak-puak al-mukazzib. Golongan yang mendustakan siapa? Kenapa mereka mendusta? Tengok ayat 13, ayat 12. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran, lagi sangat-sangat derhaka. Allahu akbar. Orang pendusta ni siapa dia? Dia kata orang yang tak percaya kepada siapa? Kepada hari akhirat, tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, orang itu orang yang mendustakan. Allahu akbar. Inilah kita takut hari ini para jemaah sekalian. La yukadzibu biyadin, mereka yang mendustakan itu sifat dia 3 perkara. Tanda. Sifat golongan pendusta ni ada 3. Yang pertama, kita baca ayat dulu, baru detail. Ayat 13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sehingga apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini ialah dongeng orang-orang dahulu kala. Allahu akbar. Gi baca ayat, tak percaya dongeng. Baik. Para ulama buat istinbat, buat panggil analisa, puak-puak pendusta ni berapa jenis dia ada. Yang pertama, al-udwan, sifat permusuhan. Wa ma yukadzibu illa kullu mu'tadin. Mu'tadin tu dalam pimpinan terjemah
orang yang melampaui batas kebenaran, maka sifat dia sifat permusuhan, dia tak akan beri yang baik kepada orang. Kalau sukatan timbangan, tak betul. Menilai orang, tak betul juga. Ini kata-kata ini tidak betul. Kita nilailah orang buat kerja yang buat kerja baik, bagilah kredit yang baik. Kalau nampak tak baik, kita tegur dengan cara baik. Bukan semuanya, bila orang tu rusak, kita kena rusak juga. Kita tengok orang tu buat tak baik, kita apa maki, bahasa celaka, bodoh, macai, macam-macam bahasa. Jadi, dia tak betul, kita jadi bengong. Kenapa? Kalau dia tak betul, kita tegur dengan baik. Barulah kita jadi orang baik, kan? Alhamdulillah. Yang kedua, al-ism, iaitu dosa. Jadi puak-puak pelampau ni dia panggil puak-puak yang berdosa. Sebab apa berdosa? Ini dalam ayat Tuhan kata, mu'tadin asim, yang derhaka. Dua sifat dia. Sifat dia derhaka. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Yushiku an ya'ti zamanun yugharbalun nasu fihi gharbalatan. Kita akan melalui satu fasa, satu masa. Masa itu, dia akan pilih manusia. Gharbala ni macam orang tapi. Ayuk beras. Beras nak buat antah dia tu, kita menapi beras. Tak tahu bahasa Kelantan kata, ngayuk beras. Tak. Kan orang tua-tua dulu, ayuk beras tu. Kemudian, tabqa khusalatun minanna. Yang baik-baik semua sudah hilang. Zahabas salihun. Orang soleh sudah tidak ada. Yang tinggal lagi khusalah. Antah-antah beras yang sudah tidak baik ni. Qad marijat uhuduhum wa amanatuhum. Rusak dah. Perjanjian-perjanjian tak jadi apa habis. Amanah yang diberi hancur lebuh habis. Itu dipanggil asim. Manusia yang sudah berdosa, kita pun tak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang celaka, mana tak ada. Hadis ni dikeluar oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan lain-lain. Para jemaah sekalian, zaman kita ini, kalau tidak semua pun dekat-dekat. Hari ni kita tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Pergilah dalam bab apa sekalipun. Dalam bab keuangan. Dia ni kata syarikat ni molek, ni kata tak betul dia. Nah, kemudian bila mari pula tentang ikut orang Islam dengan tak Islamik pula, itu satu perkara. Mari dalam bab politik. Politik jangan sebut. Ni hancur lebuh habis. Hari ni pagi ni bercakap lain. Ni dalam kita melalui saat-saat yang begini gawat pun kita tengok puak-puak ni tak ada kerja lain. Kerja dia duduk mengutip benda-benda, kata sebagian orang kata macam mata lalak ya, duduk nyari benda-benda busuk. Itu ya kerja dia. Kita tahu benda busuk, capuk lah itu sampah lah, ambil yang baik. Cari yang baik. Tak jadi. Kan? Ada yang orang-orang yang buat sama-sama dia buat berjanji pun tak pakar. Kita kata memang masalah. Dan kecelaruan ni bukan pergi sana. Sampai ke mimbar-mimbar, ke pentah-pentah, ke meja ceramah. Sampai juga. Tak tahu mana betul. Ustaz ni pakai cerita ya benda-benda. Cerita dia bila kita semok, cari dalam hadis tak jumpa. Tapi ini sebuahkan Nabi SAW. Nah, ada pula bahasa jenis. Sekumpulan bahasa jenis menuduh orang. Hak betulnya kita. Hak lain itu salah. Terkeluar daripada Ahlus Sunnah. Pening pula jemaah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Kita pergi kepada ayat yang ke-14. Allah kata apa? Maaf. Satu lagi. Sifat tak habis lagi. Jadi, sifat yang ketiga, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ni. Iza tutla alaihi ayatuna. Bila dibaca ayat-ayat Quran, sifat merekanya, qala asatirul awwal. Dongeng orang cerita orang zaman dulu ni ambil mana ni? Sifat yang keempat puak-puak ni takzibul Quran. Sifat yang ketiga kumpulan ini dia panggil takzibul Quran, mendustakan Al-Quran. Sifat yang pertama apa tadi? Sifat yang pertama al-udwan, permusuhan. Sifat yang kedua al-ism, dosa, maksiat. Sifat yang ketiga mendustakan Al-Quran. Masya-Allah, tabarakallah. Dia kata Quran ni dia asatir. Asatir ni bahasa kita cerita dongeng. Macam cerita pak pandai ya Quran. Tapi hari ni cerita dongeng ni orang percaya ni.
Allah, novel besar-besar dia beli. Bolehnya baca. Quran hak besar ni tak habis. Buku-buku agama yang berfaedah sikit tak habis. Tapi cerita besar boleh baca. Sebab itu semua tu asatir. Kita tahu dah, penulis novel tu dia mikir, dia khayal, dia keluar dalam kepala dia. Allahu Akbar. Dia kata apa? Asatir, jamu usturah. Mana usturah ni dongeng. Cerita-cerita orang zaman dulu, dia panggil cerita orang zaman dulu. Khurafat-khurafat, penglipu lara zaman dulu. Tapi kita bagi kita orang Islam, ini bukan asatir. Ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Wahyu daripada Allah, maka kita kena yakin, kita percaya. Karena itulah seorang tokoh ulama Islam yang hebat dalam dunia ni, nama dia Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir. Tanda nama dia. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dia ni tulis sebuah kitab, nama dia Al-Bidayatu wan Nihayah. Permulaan dunia dan pengakhiran dunia. Ibnu Katsir duduk di fasa tengah-tengah dan mungkin kurun yang ke-7 atau yang ke-8. Gitu ya. Tapi dia tulis Al-Bidayah, awal, wan Nihayah, yang terakhir kiamat. Dia ambil mana? Ambil daripada wahyu, daripada Al-Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW. Di antara keindahan Imam Ibn Katsir ini, dia kalau dia nukil riwayat-riwayat Israiliyat, dia akan sebut ini daripada Bani Israel. Oh, kita tahu, ini cerita Bani Israel ni. Tidak mari daripada wahyu yang tepat. Jadi kita dalam bab benda gaib, benda yang kita tak tahu, kita kena kembali kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak benda-benda yang kita kena kembali kepada wahyu. Maka bila kita tahu dia ni wahyu daripada Allah, kita kena beriman. Kena yakin dan percaya sebagaimana berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang mari kata, Abu Bakar, kawanmu buat masalah pula tu. Apa? Duk cerita dekat Kaabah dia pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, pagi ni duk Mekah. Macam mana? Patut Abu Bakar mikir juga, member aku ni makin hari makin pelik ni, kena kaji balik. Nah, tengok balik. Kita semok semula. Abu Bakar kata apa? Radhiyallahu anhu. Dia kata, in kana qal faqad saraqa. Kalau Nabi kata, betul. Pasal duk kecek banyak. Itu dipanggil tanda keimanan. Tanda keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hari ni khusus pendakwah-pendakwah kita pun hati-hatilah tuan-tuan. Jangan duk cerita belaka kepada orang. Jadi ada orang ni masya-Allah tabarakallah. Dia cerita dia pelik-pelik. Dia suka cerita bab cerita alam kubur. Tapi riwayat dia kalau kita tengok dengar cerita dia, tak jadi. Riwayat-riwayat yang pelik-pelik dia mari. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita jangan jadi khusus sebagaimana telah disebut oleh para ulama, tapi dalam benda-benda gaib kita kembali kepada sandaran yang asal, yang autentik, yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, di antara perkara-perkara yang kita kena kembali kepada wahyu iaitulah benda ghaibiyat, benda-benda gaib. Seperti kita nak percaya benda yang berlaku di alam kubur. Benda yang berlaku di mahsyar. Perkara yang berlaku di masa depan. Kan? Maka semua ni, kita kena balik kepada wahyu. Jangan duduk cerita ikut si. Ni ada setengah orang yang buat cerita. Dia panggil cerita tanah kubur, cerita apa. Tak ada. Baru ni ada sibuk sekejap. Apa yang sibuk? Sibuk ada orang keluarkan video. Orang dengar rakaman bunyi azab kubur. Dalam video tu. Ada setengah tu keluar dalam dalam laut tu, bunyi suara pelik-pelik. Kita kata tak usah duduk cari benda pelik-pelik lah para jemaah sekalian. Kerana itu, ana kalau sampai video-video macam ni, lebih kepada saya. Orang hantar, ustaz macam mana ni? Saya kata, wallahu alam, saya pun tak erti lah. Benda-benda alamat kiamat ni, benda-benda berlaku di alam barzah ni, di antara perkara yang ghaibiyah. Benda yang gaib, jangan mudah-mudah nak buat. Benda-benda yang spekulasi ataupun analisa sendiri, tak usah kita mudah. Tapi suka. Ustaz-ustaz ni, bawa siarah nak kiamat dah. Kita bak kiamat, memang kita yakin dalam kepala kita akan berlaku kiamat. Tanda-tanda kiamat, Nabi SAW telah sebut dalam banyak hadis-hadis. Ada yang sahih, ada yang tak sahih, kan.
Yang jadi masalah kita kena jawab seperti apa yang Nabi jawab dulu. Bila seorang mari tanya, mata sa'ah. Bila kiamat ya Rasulullah? Nabi kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata, ma'adatalaha, apa persiapan yang kamu buat menghadapi kiamat? Itu yang sepatut. Ni duk sibuk, ya tak? Ni sibuk ni. Ni sehari dua ni pula sibuk pula. Ada ustaz baca hadis, apabila marinya keluarnya bintang Suraya, siapnya tarikh lagi, bulan Mi, maka pada waktu itu hilanglah corona. Bila mari Suraya, corona terangkat. Kita kata, ya right, memang kita mengharapkan corona ni bangun, pergi sebelum bulan 5 lagi. Kita nak sekarang dia hilang. InsyaAllah ta'ala, dengan kuasa Allah, dengan doa kita, munajat kita, insyaAllah Allah hilangkan dengan masa yang terdekat. Kita berfikirlah dengan cara husnuzan billah, semua perkara yang berlaku itu ada hikmahnya, dan Allah Ta'ala turun bala dia juga yang menghilangkan ujian yang tersebut. Jadi para jemaah sekalian, buat mari hadis ni pula, jadi ada ustaz yang buat kajian, dikata tidak tepat. Makna hadis tu bukan macam tu. Jadi kita jangan duduk seronok kan. Bila tengok video orang sebar, jadilah tu. Hak ustaz duduk mengajar ni penat-penat, tak je apa nak jadi. Ya. Hak pelik tu baru jadi. Kita kata itulah manusia yang pelik. Kalau nak dengar benda gaib, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sami'a yauman, Nabi dengar satu benda bunyi. Dia pun tanya, tadrun ma hadza? Nabi kata, sahabat-sahabat semua, mu tahu apa bunyi tu? Bunyi apa tu? Kamu tahu ke tak? Allahu akbar. Nabi kata, qalu, hadis ni diriwayat oleh Abu Hurairah. Qalu, kata sahabat, Allahu wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, kami mana tahu. Bunyi, tengah Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, bunyi wajbatan, maknanya satu benda jatuh, bom, bunyi. Qala, kata Nabi SAW, haza hajarun. Hak bunyi sana itu seketul batu yang dicampakkan ke dalam api neraka munzu sab'ina kharifan, 70 tahun dah. Fahuwa yahwi fin naril an. Dia jatuh hatta taha ila qa'riha. Leni baru jatuh di bawah patak neraka. Hak bunyi belekung tadi tu, batu tu baru jatuh. Sab'ina kharifan. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nombor dia 2844 daripada hadis Abu Hurairah. Boleh kita nak cerita benda gaib. Karena itu saya sendiri, alhamdulillah, ana ada baca buku, beberapa buku yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar tentang kisah-kisah yang dia pilih. Di antaranya kisah Nabi dengan sahabat radhiyallahu anhum. Menarik tuan-tuan. Kita baca, kita rasa sebab tengok macam mana keadaan mereka. Ada sekali sahabat kita keluar cari makan, lapar. Abu Hurairah berguling dia punya lapar, contohnya. Kemudian saya baca pula kisah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa puluh kisah. Kemudian kita baca pula kisah ghaib. Kisah-kisah gaib maknanya benda yang akan berlaku, yang telah berlaku di masa dulu, yang akan berlaku pada masa hadapan, tanda-tanda akan berlaku di akhirat ataupun alamat kiamat. Saya baca ni, tuan-tuan boleh tengok siri-siri rakaman ini alhamdulillah dalam halaqah Abu Anas Madani di YouTube. Ataupun cari sebahagian daripadanya ada dalam Facebook Dar Taibah Barakah. Dar Taibah Barakah, kita kumpul di sana video-video ini. Mudah-mudahan ada gantinya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang suka dengan cerita. Kita dengarlah cerita yang sahih, cerita yang baik-baik, yang warid daripada Nabi SAW. Cerita-cerita penglipu lara tu, dengar-dengar gitu je lah. Tapi kadang-kadang nak boleh dengar cerita penglipu lara ni, terpaksa kita kena import ustaz-ustaz mari daripada jauh tu. Bayar pula, boleh tahan. Mari-mari duk cerita hadis palsu, duk cerita mimpi orang tu, duk cerita, Masya Allah, tabarakallah, kita kata rugi. Bila dengar hadis daripada Nabi begini, kita kata saddaqna bizalik, kami membenarkan kerana hadis itu sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang anda baca, siri Al-Alamul Akhir, rihlah ke alam abadi, ke alam akhirat. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhumah. Hadis ini dalam Muslim, mana hadis sahih. Nabi kata, inna hazihil ummah tubtala fi quburiha. Umat aku ini diuji dalam kubur mereka. Diuji dalam kubur.
falaula alla tadafanu, andainya aku tak bimbang kamu tak boleh nak kebumikan jenazah, la da'autullahan an yusmi'akum min azabil qabri alladhi asma' minhu, nasaya aku berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala perdengarkan kamu kepada azab kubur yang aku dengar sekarang. Nabi dengar, Nabi tahu. Hadis ini sahih dalam Muslim. Karena itu para jemaah sekalian, kita hari ini kita tak tahu. Nabi bila pergi kubur, dia kata orang ini sedang diazab. Maka Nabi doakan dia, ambil pelepah tamar, pacak. Nabi kata selagi tak kering, dengan syafaat aku, kurang sikit azab kubur dia. Kita jangan pergi pacak juga, kan? Jangan duduk pacak. Allahu Akbar. Ada, sekarang ni orang duduk sana lah, keluar video, bunyi suara azab kubur. Penerbit filem buat pula dia panggil filem Tanah Kubur. Saya kata filem drama Tanah Kubur ini filem khurafat. Banyak buat benda-benda yang salah. Allah Ta'ala sembunyikan rahsia kenapa kita nak dedahkan para jemaah sekalian. Jangan duduk panda-panda. Jangan duduk panda-panda. La haula wa la quwata illa billah. Kita baca dah. Hadis-hadis tentang azab kubur pun. Hadis-hadis azab ni enggak baca hadis tak tahu mari mana dalam. Khususnya malam Isra' Mi'raj, orang ni digantung, rambut orang ni digantung, dia punya pek dia, orang ni, macam-macam. Mari daripada tidak ada sandaran-sandaran. Kita kata semua, dosa yang dibuat tu dosa, tapi cara kita nak olah azab-azab ni, bahaya sekali. Saya baca dalam satu buku, nama dia Wishahul Afrah, Kitab Jawi, baca sini. Oi, orang yang tak salat, dosa dia begini. 15, 10, macam-macam. Kita pergi cari dalam hadis. Masya Allah, tidak terjumpa dalam hadis-hadis yang sahih. Kita kata memang tinggal solat itu dosa besar. Tapi kita nak meletakkan perkara ini, jangan. Baiklah para jemaah sekalian, panjang kita dalam siri nak membatalkan hujah puak kafir kata asatirul awwalin. Dia kata Quran ni dongeng-dongeng macam pak cik dia duk cerita wailan puah malam-malam. Kita kata la, Quran ini wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, yang diturun oleh Nabi Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ada orang cerita seorang laki-laki di wilayah Muttahidah di Amerika. Dia kata dia ni ahlul kitab. Ahlul kitab ni orang Kristian ataupun Yahudi ni. Dia buat satu museum. Dia buat di museum, dia kumpul kitab-kitab yang turun, yang kitab-kitab yang Taurat, Injil ni lah. Tapi kitab yang ada tu kitab muharraf dah, kitab yang telah diselewengkan. Tapi yang penting dia pengumpul kitab. Dan dia cuba buat gambaran, lukisan tentang surga dengan neraka, ada dalam kitab dia tu. Dia lekat dekat dinding cerita. Dekat mana saya pun tak pasti. Yang penting Tok Syekh ni kata ada museum di sana. Allahu Akbar. Berahi juga buat orang putih ni pun. Orang Melayu ni pula padangan drama Tanah Kubur dia. La haula wala quwata illa billah. Allah kata-kata dalam surah Maryam ayat 98, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Allah kata berapa banyak dah aku telah binasakan umat-umat yang terdahulu. Hal tuhissu minhum min ahadin? La tuhissu. Mu tak tahu gapo dah mereka hok mati dulu. Wa aw tasma'u lahum rikza, dan kamu tak dengar suara mereka. Kita pergi kubur orang yang paling jahat atas dunia ni, siapa dia kita kata? Abu Jahal. Mana kubur Abu Jahal? Di Badar. Saya selalu pergi ke Badar, kita duduk dekat Masjid Al-Arish, kita tengok Maidan Ma'rakatul Badr. Sekitar itulah ulama-ulama sirah kata telaga Qalib, tepat dicampak Abu Jahal tu dengan geng-geng dia, ada sitat. Kita tak bunyi apa? Cuma Nabi SAW pada malam peperangan Badar tu, Nabi lepas pada dicampak puak-puak ni dalam Qalib, malam tu Nabi pergi tanya khabar. Abu Jahal, boleh gapo lawan aku? Fulan, Nabi panggil nama-nama ketua-ketua Quraisy. Sayyidina Umar kata, buat apa kat tanya ni? Ya Rasulullah, tanya buat apa? Dia bukan dengar. Nabi kata dengar, tapi dia tak boleh jawab. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, yang saya nak huraikan di sini, asatirul awwalin. Kita umat Islam berpegang dengan sumber yang sahih, yang maklumat yang tepat, yang autentik. Jangan duduk mai benda-benda asalkan jumpa dalam kitab. Tak ada sanak pun tak apa. Saya dengar seorang ustaz ceramah tentang cara kemati ni lah. Dia cerita, memang orang dengar menangis. Dengar tu boleh menangis dengan sebab cerita dia. Tetapi kita semok tengok, ya Rabbi, ulama kata ni cerita waham, cerita hadis palsu, tak ada dalam sunnah. Tapi dia cerita sedap.
Pada itulah orang tanya, kalaulah orang bawa hadis palsu, bawa cerita-cerita rekaan, tapi orang boleh percaya, boleh masuk Islam dengan sebab dia. Macam mana kita nak kata? Kita nak kata macam mana? Jawab dia, kita kata Alhamdulillah jasa Islam satu. Tapi cerita dongeng asatir yang dia bawa tetap tidak boleh diterima sebagai sumber kepada maklumat dalam Islam. Kita kata satu. Baik. Kita pergi kepada ayat. Ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi puak-puak kafir tadi kata, bila baca ayat Quran dia kata ini dongeng orang dahulu kala, sebenarnya kata, kalla bal. Sebenarnya pada ayat-ayat kami tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi oleh kotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ingat, tuan-tuan, dosa kita ni mari mana? Dosa maksiat yang kita buat, dia jadi ran. Ran itu karak. Daki. Kotoran. Maka itu berat. Ran dengan makna ghilafun yakunu ala qalbi insan. Dia jadi ghilaf. Apa makna ghilaf? Apa makna ghilaf? Orang panggil kulit, cover, tertutup atas hati kita. Ataupun karak. Kalau besi dia berkarak. Kalau benda lain berlumut. Yang pentingnya ra ni satu jenis kotoran yang menyelaputi hati manusia. Jadi bila tutup selaputi dengan maksiat, maka tak nampak apa dah puak-puak dia wal iyazubillah wal iyazubillah. Kan? Allahu akbar. Tuhan kata apa? Ran ni karak. Ada satu lagi. Kan dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih dalam Muslim, daripada Al-Aghar Al-Muzani, radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi kata, innahu la yughanu ala qalbi. La yughanu ala qalbi, wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Ghain bukan ran. Ran tu memang berkarak dah, macam hati kita lah, banyak maksiat. Tapi ghain, orang panggil macam ada satu sedikit selaput sikit yang nipis je. Kalau kotoran itu nipis ya, dengan tisu pun boleh hilang. Begitu maksudnya. Artinya satu benda yang tidak baik dalam hati, letak atas hati kita, cukuplah hati untuk orang soleh, orang yang baik-baik, maka cukup dengan kita istighfar, hilang. Tapi ran biasanya atas hati. Selaput yang tersumbat atas hati orang kafir dengan hati orang-orang yang ahli-ahli maksiat, ahli neraka, itu dia panggil ran. Masya Allah, tabarakallah. Dalam Quran, dalam hadis, ulama-ulama kita duduk bincang tentang perbezaan antara ran dengan ghain. La yughanu ala qalbi. Ran itu dia panggil ada sikit, orang panggil cala sikit lah. Kotoran sikit macam debu gitu ya. Allahu akbar. Tapi ran la, itu karak. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jangan lagi mereka berlaku demikian. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terdinding daripada rahmat Tuhan kamu. Jadi orang-orang jahat, orang kafir, mahjub, terhijab, dia tak boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi kita mazhab Ahlus Sunnah mengatakan bahawa orang mukmin boleh tengok Allah Taala, sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Muka yang percaya pada hari itu, ila rabbiha nadhirah, mereka akan tengok kepada Allah. Doalah banyak-banyak kita semua ya para jemaah sekalian. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami orang yang muka yang percaya di akhirat, dia boleh tengok kepada Allah. Puak-puak Mu'tazilah kata Tuhan dia tak boleh tengok Tuhan. Kata mu tak sah, tak boleh tengok sudah. Puak kita Ahlus Sunnah kita nak tengok, insya-Allah. Jadi kata ulama tafsir istadalla Syafi'i, Imam Syafi'i berdalil kepada ayat ini bahawa orang mukmin boleh tengok Allah pada hari kiamat. Alhamdulillah. Daripada Jarir radhiyallahu anhu, dia kata satu hari kami duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tengok ke langit, dia tengok bulan pada malam purnama. Faqala,
Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Dia kata, hei sahabat-sahabat semua, kamu akan tengok Allah Tuhan kamu sebagaimana kamu boleh tengok bulan ni. Tak ada awan, makna bulan cerah, malam tu langit clear, cerah molek. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata ulama tasbihur ru'ya bir ru'yah. Nabi buat bandingan, kamu boleh tengok sebagaimana kamu boleh tengok bulan ini, macam itulah kamu boleh tengok Allah pada hari kiamat. Tapi benda perkara yang ditengok tu, ni tengok bulan, ini kita tengok Allah, tak ada laisa kamitsli syai'. Tapi Nabi buat bandingan, boleh tengok. Masya-Allah, tabarakallah. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dulu. Buat kafir. Kamu tak percaya di dunia dulu, inilah dia. Sekarang ni mu nampak dengan mata kepala kamu. Jadi para jemaah sekalian, huraian tentang perjalanan ke akhirat tengok dalam rakaman kuliah kita, kuliah asar. Kuliah petang yang nak buat musim PKP ni, iaitu tajuk dia Rehlah ke Alam Akhirat. Di sana kita bincang panjang tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. InsyaAllah, para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, setakat itu dulu untuk siri pagi ini. Kita akan sambung dalam ayat yang ke-18 untuk orang baik-baik, untuk orang abrar dalam jalsah kita yang akan datang besok. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.